Assalamualaikum dan salam hormat. Ketika rakyat Malaysia masih tidak dapat lupa kejadian buli berlaku di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia yang menyebabkan kematian Zulfarhan Osman Zulkarnain 22 Mei lalu. Satu lagi kejadian buli berlaku di institusi pendidikan dan kali ini di Kolej Vocational Wakaf Tembesu di Kuala Nerus, Terengganu. Dalam kejadian Rabu lalu, pelajar semester 1 jurusan Teknologi Elektronik Ahmad Zikril Azim Hasbullah, 16 tahun, yang juga atlet bowling Terengganu lebam pada badan dan 2 kali pingsan. Manakala rakannya Wan Ahmad Fariz Zakaria, 16 tahun, cedera di kaki dan cala di badan. 2 hari sebelum itu, Muhammad Luqman Hakim Muhammad Syukri, 17 tahun pula, mendakwa dia dibelasah 15 rakannya ketika berada di surau dan asrama. Ibu kepada Ahmad Zikril iaitu Sufia Abdul Ghani berkata dia pingsan apabila melihat keadaan anaknya ketika itu. Ikuti rakaman temu bual kami bersama Ibu Mangsa. Anak sudah boleh keluar dah semalam. Pekerjaan dia sudah berkurang lah. Maknanya yang lebam-lebam tu sudah kurang lah. Oh, trauma tu tak adalah kot. Saya dapat panggilan dari warden sekolah tu lah. Dia kata dalam pukul 5.30 hari Selasa tu, ketika saya berada di rumah tu, saya terima panggilan dari warden yang mengatakan dia suruh saya pergi ke sekolah lah. Saya tanya ada apa, dia kata Hanok ni, dia kata. Saya tanya lagi kenapa, tu bergaduh ke? Adalah sikit-sikit. Saya tanya dia, lepas tu saya pun pergi kat sekolah lah. Saya masa tengok mula-mula saya pergi sampai sekolah tu, saya saya tu pergi ke jumpa warden lah. Lepas tu dia pun bagi tahu Hanok ni tu dia pun buka baju belakang dia kan. Saya pun tengoklah banyaklah kesan-kesan lebam ni dekat belakang dia. Lepas tu saya pun tak terkata lah. Saya kata maknanya bukanlah saya tengok tu sampai saya nak marah selalu, tidak lah. Maknanya saya tak terkata tengok kejadian yang menimpa anak saya tu. Saya rasa maknanya orang kata terkejut lah kira. Mungkin kot Arabi saya ni. Saya ni jenis sikit, jenis orang kata lembut lah sikit kan. Tapi saya tak pandai nak kata apa-apa lah. Tapi mungkin saya akan kata masa tu lah bila saya jumpa. Kalau saya jumpa dia tapi saya tak jumpa dia. Tak. Saya akan teruskan dia kat sekolah tu. Sebab dia dalam 2-3 bulan lagi pun duduk asrama. Tahun depan dia tak duduk dah. Dia duduk kat luar. Duduk sekali dengan saya kat rumah. Saya boleh hantar dia hari-hari kat sekolah. Macam ni, pada pukul 9 pagi, saya dapat panggilan telefon daripada warden sekolah dia. Menyatakan ada panggilan lah daripada warden mengatakan suruh datang ke sekolah. So saya tanya warden tu ada apa dia tak cakap anak saya kena pukul ke apa, dia tak cakap lah. So lepas tu dalam pukul 1.30 saya bertolak daripada rumah tu, baru sampai kat sekolah. Lepas tu bila sampai kat sekolah tu, cikgu ambil anak saya masuk dalam bilik dia. Lepas tu tunjuklah kesan yang anak saya kena pukul. Dan yang diketahui masa tu dalam 20 orang. Saya pengsan sambil menangis. Saya pengsan, lepas tu saya menangis. Lepas tu saya jumpa semua ibu bapa. Tapi jumpa ibu bapa pun pihak sekolah panggil pun tak ramai yang datang. Lebih kurang 4-5 orang lah. Berbincang semua tu macam adalah macam bagi pihak pembuli tu, keluarga dia macam dia tak nak benda ni diperbesarkan, dia suruh settle dekat sekolah je. Tapi saya memang nekat, saya tak akan berdiam diri lah, tak akan sampai ke sekolah. Dan sekolah pun bahagian pengarah kolej sekolah tu pun cakap dia tak berkompromi dalam hal ni. Dia orang tengah, maknanya dia bagi izin saya nak buat report ke, saya nak buat pergi hospital anak, dia memang tak halang. Memang pihak sekolah tak ada masalah. Saya baru balik daripada balai polis ni, baru buat kawat cam. Saya masuk bersama dengan anak lah, sebab anak saya tak boleh jalan guna kursi roda. Sebab dia sakit bahagian, mungkin tisu-tisu peha dia, tisu belakang dia tu adalah terkoyak ke macam mana. So saya pergi masuk sekali lah masa kawat cam tu. Memang saya tengok macam tu je lah.
Tapi anak saya kenal lah orang ni. Macam tu. Tapi saya rasa macam anak saya tu rasa takut dah nak pergi sekolah kat situ. Macam malam pun dia tak boleh nak tidur. Dia macam terkejut gitu. Sekarang ni daripada hospital Pulau Terengganu dah discharge. Saya bawa balik ke hospital Pakar Salam sebab saya takut suspek macam keluarga suspek ke saudara mara dia pergi ke hospital tu kita tak kenal. Saya akan berbincang dengan pihak sekolah dulu macam mana keadaan budak-budak yang pembuli tu masih ada di sekolah tu lagi ke. Kalau masih ada di sekolah tu kemungkinanlah saya keluarkan anak saya daripada situ. Tapi kalau budak-budak yang pembuli tu dah tak ada kat situ, kemungkinan saya masih teruskan sebab dia memang minat bahagian kemahiran ni lah. Dia rasa macam sebulan ni memang dia tak boleh nak buat ni lah, nak buat latihan apa semua. Dia rasa sedih lah sebab bidang tu dia minat, makna dia memasuki bidang bowling ni berusia 10 tahun. Dia dah wakil negeri, setiap tahun dia wakil negeri sampailah dia form 4. So, macam saya pun rasa sedih lah sebab anak saya dah ni mana hari setiap minggu saya buat latihan dia, bawa latihan. Tapi tak sangka pula jadi macam ni lah. Rasa sedih tu ada. Saya memang rasa terkilan, memang rasa sedih, memang rasa marah sebab cerita yang tidak benar. Sepatutnya dia orang tu datang jumpa saya, tanya saya perkara sebenarnya. Sebab cerita-cerita ni boleh menjatuhkan maruah saya, maruah anak saya, maruah sekolah. So dia orang ni sepatutnya kena faham lah. Jangan viral benda-benda yang bukan-bukan lah. Tu rasa sedih, rasa marah tu adalah. Sebab sebagai ibu bapa kita tahu anak kita macam mana kita didik anak kita. Macam orang-orang seks ni satu macam sekarang ni memang menular di kalangan bukan anak sekolah pun, orang luar pun masih ada benda-benda gitu. Tapi sepatutnya ialah datang ke sekolah, tanya perkara sebenarnya. Benda tu punca daripada mana? Saya terpaksa tutup perniagaan. Maknanya anak saya ada cuti sekolah. Mana saya sedih. Saya bawa keluar hospital. Saya memang masa tu saya memang tak larat. Tapi demi anak saya korban segala-galanya. Anak saya yang kecil 3 orang kat rumah saya terpaksa tinggal. Maknanya dia orang berdikari. Mana pukul 4.30, pukul 5 pagi baru saya balik rumah, ambil anak pula sekolah ni, pergi pula hantar ke sekolah. Lepas tu bekerja pula ke hospital, tengok keadaan anak saya ni. Tu macam betul-betul teruji kesabaran saya sebagai seorang ibu. Tapi saya nak sangat orang luar jangan beranggapan ibu tunggal ni macam ni, anak dia macam ni. Sebab tak semestinya ibu tunggal ni anak dia tak berjaya. Baik, itu luahan hati ibu yang ternyata kesal dengan kejadian menimpa anak kesayangan mereka. Kita ikuti pula temu bual bersama Timbalan Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, Superintendent Sufian Sulaiman yang memberitahu 27 pelajar sudah direman untuk membantu siasatan mengikut Seksyen 147 Kanun Keseksaan. Actually di Terengganu ni ada 2 kes kejadian buli, iaitu yang berlaku pada 7 hari bulan Ogos dan 8 hari bulan Ogos, yang mana melibatkan pelajar sekolah yang sama, iaitu sekolah college vocational, dan melibatkan antara mangsa tingkatan 4 dan tingkatan 5, dan suspek itu adalah daripada tingkatan 5 lah. Secara generalnya ataupun secara asasnya, apabila kita pihak polis menjalankan siasatan, kita dapati MO dia adalah seperti mana biasalah kejadian buli ni, melibatkan pelajar senior dan junior, iaitu melibatkan pelajar tingkatan 5 membuli pelajar tingkatan 4 lah. Apa yang berlaku ialah sebenarnya tidak punca dia tidak begitu serius lah, di mana ini katakan di atas mengikut cerita yang kita dapat, apabila dikatakan ataupun didakwa oleh pihak yang memukul, yang mana pelajar ataupun mangsa tingkatan 4 ni tidak menghormati pelajar senior.
So disebabkan oleh perkara yang kecil macam tu, yang simple macam tu, berlakulah kes buli yang melibatkan kita telah pun menangkap lebih kurang 27 orang dalam kedua-dua kes lah. So suspek adalah terdiri daripada pelajar tingkatan 5 yang mana kesemua suspek telah kita riman untuk kita jalankan siasatan lanjut. Mengikut laporan daripada pihak doktor, dia tak melibatkan kecederaan yang serius. Cuma dia mengalami kesan-kesan lebam dan sesuai kalau kita tengok dalam gambar dan dalam TV ada kesan lebam disebabkan oleh kesan dipukul apa semua, dan pihak perubatan pun telah pun mengadakan ataupun menjalankan proses X-ray untuk rawatan secara detail, dan so far kita belum terima apa-apa daripada doktor yang mengatakan terdapat kecederaan yang serius lah. Sebenarnya dia ni kita perlu mendapat kerjasama daripada banyak pihak lah, bukan saja daripada pihak guru ataupun pihak sekolah itu sendiri, malah pihak ibu bapa juga perlu prihatin benda ni, perkara ni, dan khususnya terutamanya perlu memberi perhatian ialah pihak guru, sebab yang berlaku ni adalah berlaku di mana pelajar-pelajar ni tinggal di asrama. So pihak warden yang terdiri pada guru ni perlu membuat spot check ataupun rutin monitoring secara kerap, pergi melawat ke hostel, ke tempat-tempat tinggal pelajar, supaya kes-kes macam ni tidak akan berlaku dah. Dan sekiranya ada berlaku dan ada warden yang terdengar apa-apa tentang pergaduhan kecil-kecil jangan biarkan perkara ini berlarutan. Sebab apa? Ianya berpunca daripada kes yang kecil, yang semua matter yang kita anggap benda ni semua matter, tapi kalau kita biarkan, kalau warden ataupun guru tidak mengambil tindakan segera, tindakan cepat, tindakan secara agresif untuk membendung perkara yang berlaku, so berkemungkinan besar dia akan menjadi lebih besar lah seperti mana ini. Itu mengenai buli. Kita teruskan dengan laporan berikutnya. Bukan hanya melakukan perbuatan terkutuk pada hari biasa, bapa yang didakwa meliwat anak kandungnya turut berdepan tuduhan itu sepanjang Ramadan lalu, termasuk pada 1 Syawal. Prosiding pendakwaan ejen unit amanah itu yang didakwa meliwat, merogol dan melakukan seksual fizikal terhadap anak perempuannya berusia 15 tahun mengambil masa 2 hari untuk pertuduhan dibacakan. Tertuduh berusia 36 tahun bagaimanapun mengaku tidak bersalah bagi semua pertuduhan dan minta dibicarakan. Pada Rabu, 182 pertuduhan dihabiskan sebelum baki sebanyak 444 baki pertuduhan dibacakan pada Khamis dengan keseluruhan 626 pertuduhan dibaca, termasuk pertuduhan paling banyak membabitkan 594 pertuduhan liwat. Itu antara berita pilihan dalam kalender jenayah edisi 11 Ogos 2017. Saksikan. You can speak English. You can speak English. Translate lah. He say he now boleh. Kononnya macam pegadaian, tetapi sebenarnya bukan begitu. Dia menggunakan alasan-alasan pegadaian sedangkan datang ke Malaysia dan jadi begitu biasa. Menyalahgunakan pas. Bila dia menyalahgunakan pas, tindakan tadi jangan angkat sebab dia ada juga dia menyalahgunakan pas bukan untuk tujuan yang sebenar. Tindakan seorang lelaki enggan memberi kerjasama terhadap pihak berkuasa yang menahan adiknya membongkar pemilikan kad Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi orang pelarian UNHCR palsu oleh seorang lelaki warga Myanmar.
Lelaki berusia 40-an itu ditahan bersama adiknya dalam operasi bersepadu yang dijalankan di BKL, Jabatan Imigresen Malaysia dan PDRM di sekitar pusat bandaraya dalam operasi bersepadu selama 2 hari bermula Jumaat hingga Ahad. Lelaki Rohingya itu yang memiliki kad UNHCR dibebaskan manakala adiknya yang tidak memiliki sebarang dokumen diri ditahan JIM. Bagaimanapun, lelaki itu terus memeluk adiknya yang dipercayai mengalami masalah mental dan tidak membenarkan anggota JIM untuk menahan adiknya itu. Malah lelaki itu meminta JIM menahannya juga, dan akibat tindakan lelaki itu yang agak keterlaluan, pegawai JIM membuat pemeriksaan lebih rapi ke atas kad UNHCR miliknya. Dengan menggunakan lampu atra ungu, mereka mendapati kad UNHCR dimiliki lelaki itu palsu dan 2 beradik itu ditahan dan digari bersama. Ketua Pengarah JIM Datuk Seri Mustafa Ali berkata hasil pemeriksaan ke atas 530 warga asing di sekitar pusat bandar, pihaknya menahan seramai 155 orang warga asing termasuk seorang kanak-kanak. Daripada jumlah itu, 74 adalah warga Bangladesh, 43 Myanmar termasuk seorang kanak-kanak lelaki, 17 Nepal, 7 Indonesia, 8 India, 3 Pakistan dan masing-masing seorang daripada Sri Lanka dan Ghana. Sempat merakam video rakan-rakan yang ditahan sebelum melarikan diri dengan menaiki bas. Itu tindakan bersahaja seorang pendatang asing tanpa izin parti dalam operasi bersepadu Jabatan Imigresen Malaysia JIM Kuala Lumpur dan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL di Jalan Silang Kuala Lumpur pada Ahad. Lelaki berusia 30-an itu bagaimanapun berjaya ditahan selepas anggota JIM mengejar bas terbabit dan menarik keluar lelaki warga Bangladesh yang cuba menyorok di celah penumpang bas berkenaan. Lelaki terbabit turut merayu sambil memegang kaki beberapa anggota dan pegawai JIM meminta supaya dia dilepaskan. Selepas membuat pemeriksaan, lelaki berkenaan tidak mempunyai sebarang dokumen perjalanan yang sah dan sudah berada di ibu negara sejak lebih 5 bulan lalu. Dalam operasi yang bermula jam 3 petang itu, lebih 60 warga asing ditahan selepas melakukan kesalahan mengikut Akta Imigresen. Dalam operasi sama, di BKL turut merampas barangan jualan beberapa premis sekitar Jalan Silang yang melakukan kesalahan membabitkan nilai rampasan bernilai lebih RM5,000. Polis masih belum menerima laporan berhubung kes buli di jalan raya membabitkan kereta model Myvi yang tular di media sosial didakwa berlaku di Subang Jaya. Ketua Polis Daerah Subang Jaya, Asisten Komisioner Muhammad Azril Sadari berkata, pihaknya menerima maklumat mengenai video kes buli jalan raya terbabit. Rakaman video kes buli jalan raya terbabit tular di media sosial selepas dimuat naik oleh pengguna Facebook, memaparkan kereta model Proda Myvi berwarna hijau memotong barisan dan menukar arah laluan secara mendadak tanpa memberikan isyarat menyebabkan mangsa menekan horn. Bagaimanapun, pemandu kereta terbabit didapati cuba mengejar kenderaan mangsa selepas dipercayai berang kerana tindakan mangsa membunyikan horn. Wanita yang videonya mencuri gelang di kedai emas di Bangi Gateway Jumaat lalu yang tular di Facebook sudah ditahan sehari selepas kejadian dan direman 4 hari bermula Ahad lalu. Wanita berusia 28 tahun berstatus janda itu sempat menggadai gelang dicuri dan memperolehi RM6,000, namun hanya sempat membelanjakan RM1,650 untuk membeli barang dapur dan keperluan rumah sebelum ditahan. Ketua Polis Daerah Kajang, Asisten Komisioner Ahmad Zafir Muhammad Yusof berkata, suspek yang diburu berjaya ditahan di kawasan Sungai Merap Luar dan polis merampas semula wang miliknya sebanyak RM4,350 hasil gadaian gelang emas yang dicuri. Ahmad Zafir berkata demikian pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Daerah Kajang pada Selasa. Bagi kes berasingan, 2 penyamun kedai sebenarnya ditahan bersama hasil samun termasuk wang tunai RM30 selepas sejam melakukan jenayah itu di Taman Anggerik Perdana Kajang Jumaat lalu. Ahmad Zafir berkata suspek dalam keadaan mencurigakan ditahan polis yang membuat rondaan di kawasan berkenaan.
Menurutnya, pemeriksaan hasil ujian air kencing terhadap lelaki berusia 19 dan 18 tahun itu mendapati kedua-duanya positif syabu. Seorang wanita didakwa di Mahkamah Magistrate Parit pada Rabu kerana menipu dua individu membabitkan wang berjumlah RM27,200 untuk membeli 28 unit iPhone 6s dan sebuah komputer riba pada tahun lalu. Tertuduh Nisha Hidayah Mansur didakwa dengan dua pertuduhan mengikut Seksyen 417 Kanun Kesiasaan yang jika sabit kesalahan boleh dihukum penjara maksimum 5 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Bagi tuduhan pertama, Nisha Hidayah yang juga penganggur didakwa memperdayakan seorang lelaki supaya menyerahkan wang berjumlah RM12,950 melalui dua akaun bank untuk pembelian 12 iPhone 6s yang tidak wujud pada 10 Jun 2016 jam 10 malam di Universiti Teknologi Petronas UTP Sri Iskandar. Tuduhan kedua, dia didakwa memperdayakan wanita untuk menyerahkan wang berjumlah RM16,250 melalui satu akaun bank bagi tujuan pembelian 16 unit iPhone 6s dan sebuah komputer riba yang tidak wujud pada 11 Julai 2016 di kampus UiTM Sri Iskandar kira-kira jam 1. Yang menempatkan pusat snooker, pusat judi dalam talian wanita dan dua lelaki tempatan ditahan. Hasil serbuan yang masing-masing terletak di Taman Maluri Ceras dan Danau Kota. Imigresen 1959, Palang 1963. Dua lelaki tempatan itu pula disiasat mengikut Akta Kesalahan-Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan 1997 yang memperuntukkan hukuman denda operasi bersepadu bagi mengesan warga asing yang mempunyai hubungan dengan kumpulan pengganas bantuan kepada warga asing yang disyaki memiliki dokumen palsu dan disertai 200 anggota termasuk anggota Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam, Pasukan Gerakan AM, ELP yang menyediakan alat pengesan radioaktif yang memperolehi kerana kita bimbang sekiranya ada di antara dokumentasi, katanya pada sidang media selepas operasi berkenaan. Operasi kali kedua diadakan ini memberi fokus kepada warga
dikenal pasti berkaitan dengan aktiviti keganasan. Kata Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM menahan 18 nelayan Vietnam turut merampas ikan hiu seberat 40 kg. Nelayan asing kira-kira 66 batu nautika dari dokumen pengenalan diri. Minggu ini, jangan lupa terus layari laman web harian Metro di www.hmetro.com.my bagi mengikuti paparan berita dan video menarik yang kami sediakan sepanjang minggu ini. Juga berita video di laman YouTube Metro TV, platform laman sosial termasuk Facebook, Twitter dan Instagram serta aplikasi HM Mobile dan HM News Channel. Muat turun aplikasi Metro TV di App Store dan Google Play Store untuk menonton video eksklusif dan rancangan yang menarik. Assalamualaikum dan salam hormat.